مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah. Silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh hormat dan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah Nurliyah binti Haji Kasmuri. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Allahumma salli wa sallim ala Selamat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kak sahabat dan juga semua jemaah Kemenur Iman dan sahabat yang bersama dengan saya juga hari ini di FB Live saya juga di IG Live saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dalam rahmat serta kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan pengajian kita pada malam ini untuk menyambung kitab Nasihat Buat Hati. Kalau tak silap saya, malam ini adalah nasihat yang ke-6. Kalau saya tak silap lah, kalau saya silap betul kan? Betul Kak Nurini Baik, Kak Nurini mengangguk tu betul lah. Nasihat yang ke-6 hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mulakan dengan sedikit pengamalan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita baca bersama-sama insya-Allah 10 ayat suratul Kahfi bagi 10 ayat yang pertama insya-Allah. Mari kita bersedia. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hari baru bermula untuk hari ini, alhamdulillah ala kulli nikmah. Masuk 15 Rejab. Kita dah sampai pertengahan bulan Rejab. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita. Saya berdoa kepada Allah dan mendoakan seluruh sahabat jemaah dan seluruh yang bersama untuk majlis ilmu pada malam ini bersama seluruh keluarga besar Kemenur Iman ini. Maka sebelum habisnya hari pada sebelum maghrib esok, mudah-mudahan sebahagiannya lagi 10 ayat yang terakhir kita diizinkan oleh Allah untuk membaca dan mengamalkannya. Tanpa gagal setiap hari insya-Allah. Biiznillah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan seterusnya dengan bacaan niat sebelum pengajian. Bismillah. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih
wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني الصغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya minta izin untuk satu lagi amalan sebelum kita memulakan pengajian kita ini. Subhanallah walillahil hamd. Adalah amalan permulaan bagi hari ini 15 Rajab ini insya-Allah. Mari kita sama-sama sekurang-kurangnya dalam hari yang baru ni istighfar Rajab itu dianjurkan untuk dibaca dan diamalkan pagi dan petang. Maka saya memulakan petang saya tadi tak bersama dengan sahabat-sahabat, maka malam ini untuk permulaan hari kita bacalah sedikit daripada 70 tu insya-Allah kita baca 30 saja insya-Allah. Nanti sebelum tidur habiskanlah. Tambahlah. Nanti besok pagi buat lagi. Kalau tak besok pagi malam ni rasa nak mengigau istighfar pun tak apa ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sebab Ustazah kata amal-amal. Bukan saya yang berkata sebenarnya. Saya sampaikan sahaja. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah amalan orang-orang soleh dan ia adalah daripada Nabi SAW dan para awliya wal mursalin. Daripada para wali Allah yang diambil daripada para nabi, terutamanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan bulan Rajab ni kena bersihkan jiwa, kena bersihkan hati, kena bersihkan pertuturan, kena bersihkan pandangan. Maka dengan istighfar ni lah Allah akan memberikan permulaan kehidupan kita nak bertemu dengan Syakban juga Ramadan dalam keadaan hati yang sangat-sangat bersedia untuk diberikan nikmat yang besar insya-Allah, nikmat beribadah pada bulan Ramadan kelak insya-Allah. Bismillah. Mari kita mulakan. 30 kali saja. Ada baki 40. So nanti tengah-tengah nak dengar saya punya penerangan dan percambahan berkaitan dengan nasihat yang ke-6 ni, boleh je pelan-pelan baca. Jangan buka suara je, nanti aku terikut sekali pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya,
Rabbighfir li warhamni wa tub alayya, Rabbighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbighfir li warhamni wa tub alayya, Rabbighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbighfir li warhamni wa tub alayya, Rabbighfir li warhamni wa tub alayya. 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 Rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dengan dugaan dan cabaran yang pelbagai dapat menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya, maka mengapa kita perlu mengeluh dan bersedih dengan segala ujian dan cabaran yang Allah berikan? Dan inilah hakikat kehidupan. Kita berada di dunia yang di dalamnya adalah untuk diberikan cabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nilaian ilmu ini, Allahumma salli ala Muhammad, pesanan-pesanan yang kita akan kongsikan ini juga nasihat-nasihat yang kita akan sambung pada hari ini. Percayalah, permulaan kehidupan kita memang kita ini diajarkan untuk menuntut ilmu. Kemudian segala ilmu yang kita tuntut adalah bekalan untuk akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka beberapa nasihat yang awal ini telah memberikan gambaran bahawa sesungguhnya kehidupan ini adalah antara bagaimana kita nak membezakan kehidupan kita yang lebih baik bukan dengan orang lain tetapi dengan diri kita yang sebelum ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Maka sebagai mereka yang diberi izin oleh Allah berterusan untuk menuntut ilmu dan mendengar segala nasihat, juga menerima juga panduan ilmu daripada seluruh para asatizah, bukan saya sahaja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi khususnya pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita apabila mendengar nasihat, maka berfikiran jauhlah. Dengan nasihat itu jangan simpan seorang-seorang. Jangan simpan seorang-seorang. Jangan duk fikir seorang-seorang, jangan simpan tu hanya untuk apabila kita tengah belajar, tetapi kita sampaikanlah selepas itu dengan apa yang kita dapat daripada majlis ilmu yang kita bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir. Dan kalaulah dah ada ilmu ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan suka menyusahkan orang lain lah. Itu nasihat yang kelima. Bagi nasihat yang keenam hari ini, subhanallah walillahil hamd. Jadi manusia ni bila memandang satu perkara, kelemahan saya boleh jadi tidak pada ibu-ibu lah, saya lah. Kalaulah ada pada kita, subhanallah, janganlah mudah untuk menghukum seseorang. Bila kita melihat sesuatu di hadapan kita ataupun seseorang terutamanya sama macam kita, saya tengok Allahumma salli ala Kak Nurini lah, admin malam ni adalah Kak Nurini. Kita sebut nama Kak Nurini banyak-banyak kali lah malam ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti yang lain pun insya-Allah saya sebut juga pelan-pelan, insya-Allah, mudah-mudahan. Sesungguhnya bila tengok Kak Nurini ni, dia kalau dalam kelas ni, kalau saya lah, saya suka kalau yang belajar ni, saya pandang depan, ibu-ibu pandang depan. Kak Nurini kan pandang kiri sikit kan. Macam maaf Kak Nurini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tapi jangan kita hanya menerjah dan menghukum seseorang. Saya cakap suruh tegak ni, hebat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua perkara ini adalah satu perkara yang kita mengandaikan. Kalau kita tak nak cakap belakang lah, dalam bahasa mudahnya, nak menghukum seseorang, cakap je lah terus terang. Saya pun nak cakap, Kak Nurini, jom kita duduk tegak-tegak macam tu kan. Allah SWT Muhammad. Mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Jadi sesungguhnya perkara-perkara begini nampak simple, tapi inilah ujian kita setiap hari. Hari-hari kita nampak pelbagai manusia. Kita nampak juga pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Seluruh yang bersama dengan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama yang kita sedang di dalamnya dalam keadaan selamat ini, agama Islam ini tidak pernah mengajar manusia supaya menghukum seseorang. Bila melihat seseorang itu dalam apa jua keadaan, tanpa sebarang bukti yang jelas dan nyata,
tanpa sebarang perkara-perkara yang kita tahu mengenai seseorang itu. So don't judge. Jangan kita menghakimi mereka tanpa kita bertanya dahulu. Apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita dan akal seseorang tidak mampu kita nilai dengan mudah. Macam contoh tiba-tiba nampak muka masam aja kan. Kat sini semua senyum ni, alhamdulillah. Senyum lah. Minta maaf lah kalau line saya kurang stabil dan mungkin kurang mendengar. Senyum maksudnya kena buka kamera lah kan. Kan Kak Azlinda kan senyum Kak Linda. Tadi dia ketawa dengan anak-anak dia kan. Kak Sadia, Kak Khadijah Maimunah, Kak Rubiah, Kak Anida. Ini yang saya sebut ni yang buka kamera ni. Kak Jumini, Kak Asma, Kak Zarita Awang, Kak Jamnah, Kak Seliana, Kak Erwana, Kak Wan Zanatiyah. Allahumma salli ala Muhammad, Kak Khadijah Maimunah, Kak Khadijah juga. Siapa seorang lagi tu tak nampak dia punya belakang tu. Beginilah. Apa yang kita lihat belum tentu semua perkara itu betul dengan apa yang kita fikirkan. Kita nampak belum tentu itu betul dengan apa yang kita fikirkan, apatah lagi adakah dia dikira benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu rupa-rupanya nukilan daripada Habib Ali Zainal Abidin ini mengatakan sebahagian perkara yang kita lihat itu ataupun sebenarnya keseluruhan perkara yang kita lihat itu adalah perkara ghaibiyat yang kita tak tahu pun apa yang ada pada mereka di hadapan kita. Walaupun ketika itu dia tersenyum ataupun ketika itu mukanya ataupun masak. Kita kena tanya lah. Hari ni Kak Norini senyum lebar ni kenapa? Contoh. Kenapa Kak Norini ni senyum lebar Kak Norini? Sakit pinggang Ustazah. Itu yang duk menyengit itu. Tapi bantai kat belakang tu. Tapi senyumnya sebab? Takkanlah senyum sebab sakit pinggang. Memang peribadi Kak Norini suka senyum lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum kerana kurniaan daripada Allah walaupun sakit pinggang Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimanakah kita ini nak mengenali sesuatu yang baik di hadapan kita ataupun mana satu yang jahat dengan kita manusia biasa. Saya Wasallam. Kak Norini tak cakap yang dia sakit pinggang, saya pun tak tahu. Dengan senyuman dia tu kita takkan tahu yang dia sakit pinggang. Kita ingat dia sihat je walafiat. Dan doa untuk Kak Norini dan semua yang bersama jika ada kekurangan, ada ujian, apa-apa sakit pun, syafakunallah. Sebab kat sini semua perempuan kan. Dan juga yang mendengar di FB saya kebanyakannya pun perempuan. Juga di IG saya. Jadi siapa-siapa yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit ujian kesakitan, mudah-mudahan syifaan ajilan wa tahuran. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kebaikan dan juga kebersihan hati dengan sedikit ujian ini, insya-Allah. Jadi bagaimana kita nak mengenali satu perkara sama ada dia baik ataupun buruk? Bagaimana kita nak tahu seseorang itu dikira sebagai orang-orang yang boleh dipercayai, orang-orang yang beriman yang boleh dipercayai, ataupun orang-orang itu adalah orang yang suka bercakap bohong, ataupun dia adalah orang yang selalu bercakap tidak benar, bukan bohong saja, malahan dia tidak benar dan tidak membenarkan orang lain. Dia hanya mencari kesalahan orang lain. Yang disebut sebagai istilah dalam kehidupan kita ini, seorang mukmin dan seorang munafik. Jadi dua gelaran ini terdapat pada orang yang beriman, iaitu mukmin. Dalam orang yang beriman ini ada ujian. Mereka yang hati dan jiwanya ini berbelah bagi dan sentiasa mempunyai ujian untuk menilai manusia. Dengan kata lain, dia seperti mengetahui dan dapat menyingkap apa yang ada di hadapan hati seseorang yang bersamanya. Dan itu adalah mustahil sepatutnya. Kita tak boleh
Kita tak boleh menilai seseorang sebegitu. Sebab itu bukan dalam kita punya kekuasaan juga kefahaman. Subhanallah. Jadi tak mudah sebenarnya kalau kita nak menyingkap seseorang yang kita kenali ataupun kita tidak kenali, mengetahui bagaimana akhlaknya, kehidupannya, juga tentang apa yang berkaitan dengan segala perjalanan hidup mereka. Dan semua perkara ini kalau kita nak tahu, kita jangan terus menghukum. Setiap manusia kat dunia ni ada jalan cerita dan jalan kehidupan mereka sendiri. Dan mereka ada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak bercerita pasal orang lain, kita nak menghukum orang lain, kita nak menilai orang lain, kita nak mencari kesalahan orang lain, ataupun kita ini nak mencari sebab dan musabab untuk kita memperkatakan berkaitan dengan manusia lain yang berhadapan dengan kita, maka kita kena tengok diri kita sendiri, tanya diri kita sendiri, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu menyembunyikan kesemua perkara berkaitan orang lain itu daripada kita. Sebab kita tidak mempunyai kebijaksanaan yang penuh dan juga kita tidak dapat memahami apa jua yang kita lihat di hadapan kita sebenarnya. Tak mudah sebenarnya melihat dengan mata kasar yang banyak melihat perkara-perkara yang minta maaf cakap adalah perkara-perkara yang sia-sia kalau tidak alhamdulillah. Tapi kalau satu hari dalam hari kita tu kita hanya melihat perkara-perkara yang dianggap tidak bermanfaat. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bekerja, contoh ini contoh saja. Kita bekerja di pasaraya. Setiap hari kalau ada di pasaraya, kita akan melihat pelbagai manusia, pelbagai ragam, pelbagai bentuk bagaimana mereka ini menjalani kehidupan. Bentuk kehidupan yang berbeza. Kemudian mereka pula ada yang beragama Islam, ada yang bukan beragama Islam. Ada juga yang beragama Islam tetapi macam tidak beragama Islam. Mereka yang biasa-biasa sahaja, yang kalau dalam keluarga Gemma Nur Iman ni rasanya semuanya yang solehah, alhamdulillah, keluar pergi Allah SWT Muhammad pergi kedai runcit pun boleh jadi dengan penuh macam nak pergi kelas. Contoh je dulu kan. Penuh dengan adab dan penuh dengan kebaikan. Tapi perkara ini tidak berlaku dalam kehidupan kita seharian. Dan jawapannya adalah kita tidak mudah untuk menilai seseorang. Namun di dalam agama ini juga kita boleh dapat menyimpulkan tentang perkara baik dan buruk. Sebab itu Allah memberikan kita pelajaran, memberikan kita izin untuk belajar, membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ibu sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu pun selepas kita mempunyai bukti serta hujah untuk kita mengetahui perkara itu baik ataupun buruk. Subhanallah. Secara zahirnya manusia ini boleh dilihat, tengok Kak Nurini Allah SWT Muhammad, baik Kak Nurini ni, alhamdulillah, betul baik. Saya pasti baik. Saya pasti Kak Nurini baik. Saya silap cakap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Siap dah 70 kali? Ahsanti. Ahsantuna jami'an. Alhamdulillah. Cerita orang buat baik ni dia terlihat pada wajah dan sikap sebenarnya. Wajah dan akhlak seseorang. Kalau kita melihat wajah seseorang itu manis macam Kak Nurini, silalah senyum macam Kak Nurini. Yang buka kamera ni senyumlah macam Kak Nurini, macam Ibu Nur dia sekali, walaupun saya nampak sipi-sipi je kan daripada ujung tu kan, kalau belakangkan sikit kamera tu mesti nampak wajah keseluruhannya. Dan kat yang lain, melihat wajah tu pun kita dah tahu bahawa manusia itu diberikan petunjuk oleh Allah adalah orang yang baik-baik. Subhanallah. Tapi kadang-kadang ada sebahagian manusia, orang tu muka manis pun dia ingat, itu pura-pura je tu. Sebab dia jadi admin, contoh Kak Nurini, saya tak cakap Kak Nurini, saya cakap orang lain. Contoh dia ni adalah orang yang bertanggungjawab.
Dia nak kena bercakap yang baik-baik. Dia kalau tak bercakap dengan orang, kita kadang terlepas cakap begitu. Wal na'udzubillah min dzalik. Tadi saya ada ternampak, ada sahabat menuliskan apa? Waalaikumsalam yang memberi salam dan bermasuk ahlan. Ada sahabat memberikan komen kat bawah tu, kita kena sentiasa bersangka baik. Adakah semua orang mampu untuk bersangka baik? Soalannya. Soalannya semua orang boleh bersangka baik ke tidak? Dengan bersangka baik itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan menjadikan, subhanallah, Kak Nur ini memang suka gelak. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. So apa kata, hari ini kita senyum selebar-lebarnya. Tapi jangan gelak sangat lah. Gelak tu nanti kalau kita dalam luar kita berbual biasa, okey. Dalam kelas ni kalau gelak dah cerita lain pula kan. Dalam kehidupan ini, bersangka baik itu adalah satu ibadah. Subhanallah. Saya kongsikan betapa bersangka baik itu, husnuzon itu adalah satu ibadah yang kalau diniatkan kerana Allah, subhanallah, dia akan membawa kepada pandangan dan juga sangkaan yang baik-baik kepada siapa saja yang ada di hadapan kita, walaupun kadangkala yang datang itu adalah orang yang benar-benar mempunyai niat untuk melakukan keburukan kepada kita. Tapi kalau ditakdirkan Allah, dengan bersangka baik itu akan memberikan kita kelebihan dari segi akhlak yang baik, subhanallah, itu lebih baik daripada bersangka buruk. Dan kemudian rupa-rupanya yang datang itu tidak pun nak buat perkara buruk kepada kita. Dan di situ bila kita bersangka buruk, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan menjadi satu dosa kecil. Kalaulah asyik bersangka buruk sahaja, subhanallah, walillahilham, dia akan menjadi titik-titik hitam di dalam hati kita. Jadi nasihat yang keenam ini, pandang sahaja siapa di hadapan kita, bersangka baiklah kepada mereka. Hilangkanlah sangkaan buruk itu. Hilangkanlah sangkaan apa saja yang berkaitan dengan keburukan sesuatu, akhlak dan tindak tanduk manusia itu. Dan kayu ukur sebagai orang yang baik di sisi Allah dan di sisi agama ini, di sisi Nabi SAW adalah bergantung dengan akhlak bagaimana Allahumma salli ala Muhammad untuk memandang setiap apa yang di hadapan kita itu sebagai satu perkara yang baik-baik seluruhnya. Subhanallah. Ia satu cabaran yang besar. Dia satu juga perkara yang bukan mudah untuk kita lakukan. Mana nak sangka baik je lah. Takkan kita nak sangka baik. Dan memang dia datang, memang dia buat benda buruk. Sebelum dia melakukan perkara buruk, bersangka baiklah. Bersangka baiklah. Bersangka baiklah. Kerana bersangka baik itu akan menghilangkan titik hitam yang tadi kalau kita bersangka buruk. Dalam menyelusuri peristiwa-peristiwa kehidupan Nabi SAW bersama para sahabat, ada satu peristiwa yang besar dalam sirah Nabawiyah, di mana dalam nasihat yang keenam ini, Habib Ali Zainal Abidin suka untuk berkongsi berkaitan dengan peristiwa Perang Uhud, di mana Perang Uhud ini berlaku di kota Madinatul Munawwarah. Itu semua kita tahu. Sebab itu ada Bukit Uhud. Bukit Uhud itu diriwayatkan adalah bukit yang berada di syurga Allah dan diturunkan ke bumi Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita doa, mudah-mudahan Allah jemput kita untuk menziarahi dan juga menjalankan ibadah umrah dengan ziarah mahabbah untuk junjungan besar Nabi Yuna wa Zufrina wa Maulana Muhammad dan seluruh yang berada di bumi Nabi SAW, dan kemudian kita dijemput untuk menjadi Duyufur Rahman walaupun sekadar untuk melakukan umrah. Dan kalau boleh berazam dan berniat, maka berazamlah untuk melakukan umrah di bulan Ramadan. Kerana fadilat bulan Ramadan, ibadah umrah itu akan mendapat pahala fadilat yang penuh untuk ibadah haji mafruḍah. Haji yang mafruḍah.
Mafruḍah ni maksudnya haji yang wajib. Kalaulah kita nak mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersangka baik dengan segala apa yang telah diberikan oleh Allah, maka korbankanlah segala-galanya kerana Allah. Di mana dalam peperangan Uhud ini, Nabi SAW sudah sampai peperangan ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ke telinga para sahabat bahawa ada di kalangan para tentera Islam daripada golongan munafik yang berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan golongan munafik ini bertutur penuh kebijaksanaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu kakak yang rahmati oleh Allah sekalian, orang munafik ni bukan senang tau. Bukan senang untuk dikenali. Tetapi antara ciri-ciri utama, ciri-ciri orang munafik ini adalah apabila kita mengajaknya melakukan kebaikan, dia akan melengahkan kebaikan itu. Kalau dia tak melengahkan, dia akan totally menolak. Saya minta maaf. Kalau di kalangan kita ini ada sebahagiannya diberi ujian sebegini, maka beristighfar dan bertaubat kepada Allah adalah jalan untuk kita tidak akan berterusan menjadi golongan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam peperangan Uhud ini. Di mana mereka, golongan munafik ini, sangat pandai berpura-pura. Sehingga tiada siapa dapat menilai mana satu daripada mereka adalah munafik. Subhanallah. Namun hakikatnya mereka tersimpan kebencian dan dendam kepada Islam. Dalam kehidupan kita seharian ini, nasihat ini sangat perlu untuk kita dengar dan kita benar-benar mengambil iktibar. Mengambil ibrah daripada peperangan Uhud ini, di mana golongan munafik ini adalah golongan, kalau boleh saya kongsikan, mendapat ilmu daripada almarhum Al-Hafiz Al-Muhtaramah, maaf, Al-Muhtaramah, Allahumma salli ala Muhammad, Hassan Din Al-Hafiz, Al-Muhtaram Hassan Din Al-Hafiz, bukan Al-Muhtaramah, minta maaf, rahimahullahu ta'ala. Masa tu ada rakaman Tanyalah Ustaz di TV9 tahun 2015 ke 16 macam itulah. Kami adalah tetamunya. Dan ketika itu cerita tentang orang munafik. Letaknya kat mana ni orang munafik ni? Surga ke neraka? Orang selalu ingat dia dekat neraka tau. Kata almarhum, dia ni neraka pun tak nak ambil. Punya dahsyatnya perangai orang munafik ni. Dia berada di pertengahan, dia tergantung dan dia tak tahu ke mana tujuan akhiratnya. Allahu Akbar. Wa na'udzubillah min zalik. Jauhkanlah daripada sifat ini. Mudah-mudahan. Saya terfikir, macam mana dia boleh tergantung? Dia tak, maksud neraka pun tak nak terima. Sedangkan neraka tu memang tempat orang yang betul-betul melakukan kemungkaran kepada Allah. Tapi orang munafik ni tidak diterima kerana keburukan yang begitu dahsyat. Kerana berpura-pura menerima agama, kemudian meninggalkan agama itu. Contohnya, tarbiyah yang diberitahu oleh baginda SAW yang akan sebenarnya sempurna meresap ke dalam hati para sahabat hinggalah mereka tidak berani menuduh siapa pun dalam kalangan mereka. Sebab tak nampak ciri-ciri orang munafik pada waktu itu. Tapi Nabi sebenarnya tahu. Sebab Nabi juga tidak diperintahkan oleh Allah untuk terus menuduh dan menuding mereka yang munafik. Nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan belang mereka itu pada perang Uhud ini. Betul kan? Kita pernah mendengar tentang sirah peperangan Uhud ini. Hampir 300 orang. Allahumma salli ala Muhammad. Sebahagian 1/4, 1/3 daripada
1/3 daripada para sahabat yang duduk dengan Nabi, yang selama ni duduk belajar dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi, mendengar perintah Nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di hadapan mereka, dan tetap mereka diberi ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik. Dan apabila diajak kepada kebaikan, mereka hanya mengatakan, silakan, pergilah dahulu, kami akan menyusul. Kalau ada di antara kita, Allahu Akbar. Yang ni saya takut juga lah dalam zaman sekarang ni. Bila kita ajak buat satu kebaikan, kita ada gitu kan. Tu insyaAllah belum lagi lah. Tapi kalau kita tiba menolak, Allahu Akbar, wala'udzubillah min dzalik. Tak apa Ustazah pergi dulu. Kita akan menyusul. Saya takut peristiwa ni berlaku pada zaman kita ni. Tapi memang banyak pun yang begini. Banyak yang begini. Tapi tetap kita tidak boleh menilai mereka sebagai orang munafik. Seperti mana Nabi SAW mengatakan bahawa para sahabat ni tak berani menuduh di kalangan mereka yang munafik ini. Mereka adalah, kata para sahabat, mereka adalah yang sebaik-baik yang ada dalam sejarah peradaban manusia. Masya Allah. Bermakna dalam zaman Nabi SAW itu, manusia adalah sebaik-baik yang beradab dan berakhlak. Tiba-tiba ada di kalangan mereka itu yang ditapis oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Mereka itu tidak sekalipun terkeluar daripada murid para sahabat yang difitnah untuk menjadi munafik. Tidak, para sahabat tidak menuduh dan menghukum orang lain sebagai munafik. Mereka hanya melihat sahaja, tapi mereka mendiamkan diri, sehingga kan Nabi SAW juga tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mencari siapakah mereka golongan munafik ini. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menilai hati mereka sebagai manusia. Kita tidak dituntut bagi mencari dan membongkar kesemua ini. So dalam dunia sekarang, banyak perkara yang sengaja dibuka aib seseorang dan mencari kesalahan seseorang. Berapa ramai, berapa ribu manusia yang telah nyata-nyata sebenarnya ada sifat sebegini. Tapi kita tetap tidak boleh menuduh mereka sebagai munafik sebenarnya. Sehinggalah tiba pada peperangan Uhud itu, ketika bala tentera seramai 1,000 orang yang sedang bersiap mara ke medan perang Uhud itu, sebanyak 300 daripada mereka berpatah balik. Ya Rabb, mereka berpusing ke belakang dan melarikan diri meninggalkan Nabi SAW bersama para sahabat yang lain berjuang menegakkan kebenaran. Apakah ibrah yang kita boleh ambil daripada perkara ini? Melarikan diri daripada peperangan adalah satu dosa besar sebenarnya. Jadi jelaslah bahawa mereka yang berpatah balik itu bukan golongan muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah golongan munafik, dengan terang-terang mereka mengkhianati Allah dan Rasulullah, juga dikhianati dan juga mengkhianati para sahabat yang lain. Akhirnya gelaran kepada orang munafik ini, bahasa Arabnya munafik, bahasa Melayu kita adalah pendusta. Tapi orang Melayu dah guna perkataan munafik ni sebagai bahasa biasa. Tapi jangan terus menilai seseorang itu munafik. Pengajaran dalam dua perkara kisah yang besar ini, bahawa sesungguhnya kita sebagai manusia biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam, subhanallah, jangan kita menuduh seseorang itu kalau tanpa bukti. Habis itu kalau dah ada bukti, Ustazah, memang nyata dia ada bukti, kita nak cakap macam ni. Kata Nabi SAW, dalam perang Uhud ni dah ada bukti pun sebenarnya, tetapi biarkan Allah sahaja yang akan menjelaskan siapakah mereka orang yang munafik ini, dan mereka akan berundur daripada satu kebaikan itu. Saya minta maaf. Berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Apabila kita diajak untuk melakukan kebaikan, kalaulah kita tidak boleh bersama dalam kebaikan, dalam perjuangan, dalam untuk meneruskan
mencari, sebab perjuangan kita sekarang adalah mencari ilmu sebenarnya dan beramal dengan ilmu. Kalau kita tidak boleh melaluinya, kita jangan sangka buruk dengan orang lain. Kita hanya bersangka baik kepada mereka. Sejauh mana sangkaan itu, sejauh mana akhlak dan kebaikan kita diizinkan oleh Allah untuk bersangka baik kepada orang lain. Kalau tak ada bukti. Tapi kalau ada bukti pun, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan menapis. Tahu menapis? Maksudnya ditapis lah orang-orang yang pada permulaan kehidupan ni, dia baik semua dengan kita. Tapi akhirnya, perasan tak dalam kehidupan kita ni, setiap tahun akan ada orang yang tidak dikekalkan bersama dengan kita untuk melakukan perkara kebaikan. Contoh, datang kelas ni je lah. Alhamdulillah, kelas ni malam tak adalah kena pergi Kak Norini duduk mana, Kak Norini minta maaf. Seri Kembangan Ustazah. Kalau dekat Dekat Seri dia Kembangan, itu Ustazah datang saya tak sempat jumpa. Saya balik Masya Allah. InsyaAllah lepas ni kita jumpa kat Seri Kembangan balik. Mudah-mudahan ada izin. Saya nak cakap, kalau biasanya ada admin kat Seri Kembangan, kelasnya dekat Seri Kembangan lah. Ataupun dekat Selangor lah kan. Macam tu kebiasaannya. Macam itu kebiasaannya. Tapi maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu nak pergi Seri Kembangan. Kita tak perlu pergi ke Selangor. Tapi ajakan ini pun kadang-kala adalah satu kekangan. Kekangan itu boleh jadi ada asbab musababnya. Jadi kita sangka baik. Yang dihadirkan oleh Allah hari ini adalah pilihan Allah. Manakala sebahagian mereka yang kita dah beri jemputan, mereka tak hadir, boleh jadi ada majlis ilmu yang lain. Itu sangkaan baik. Maka ketika mana kita mendapat perhabaran, memang betul kalau malam ni ya, dekat grup saya tempat saya ni, ada 3-4 kelas. Lagi satu ada kelas favourite lah kalau dekat Gubernur Iman ni, Ustaz Elin Amin ni hari-hari kelas dia kan. Tapi dia ada dekat kelas lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad malam ni. Jadi dia ni pun kat mana-mana dekat Johor dia sahabat saya belajar dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Maka setiap daripada kalangan kita ada tempat yang telah ditentukan untuk menerima kebaikan. Mudah-mudahan kalau kita tidak berada di kelas yang lain, kita masih ada dalam satu majlis ilmu yang di mana tetap ada nasihat yang baik-baik untuk didengar dan untuk diguna pakai sebagai perjalanan kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik akhlaknya, pertuturannya, pandangannya serta sangkaan hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pastikan dalam kehidupan kita ini ada satu masa kalaulah tidak ada langsung, sebab satu zaman nanti dalam hadis sahih ni, satu zaman nanti tak ada manusia pun yang nak hadir majlis ilmu ni selepas tanda kiamat yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Selepas keluarnya Masihud Dajjal, selepas turunnya diturunkan oleh Allah SWT Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, kemudian Imam Al-Mahdi, kemudian selesai Ya'juj dan Ma'juj itu selesai, sebelum betul-betul ada Allah akan menyelesaikan apa yang ada di dunia ini dengan kiamat itu, majlis ilmu ni tak ada dah nanti. Sampai satu tahap tak ada orang tahu pun macam mana nak membaca Al-Quran sebenarnya zaman tu. Tak ada orang tahu pun dan kenal majlis ilmu begini. Zaman ini masih ada diberi izin yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala berterusan. Maka nikmatinya dan hargailah setiap kali ada jemputan daripada Allah melalui majlis ilmu sebegini. Terutamanya bagi majlis-majlis ilmu yang paling utama dalam yang disebut sebagai fardu ain itu. Dan hari ini nasihat ini adalah satu nasihat untuk menjadikan hati kita semua di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang pertama, pengajarannya jangan mudah menghukum orang lain tanpa bukti. Dan lihatlah pribadi para sahabat, tuduh menuduh dan fitnah memfitnah bukan budaya mereka. Itu yang sepatutnya diamalkan oleh umat Islam
pada zaman ini yang masih diizinkan oleh Allah untuk mengaji Al-Quran dengan mudah, menghadiri majlis ilmu dengan mudah. Dan dalam riwayat itu mengatakan, sehingga zaman itu nak mengucap kalimah syahadah pun mereka tak tahu dan tak kenal. Tapi ada satu golongan yang sudah benar-benar berusia. Subhanallah, diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ketika itu, mereka boleh menyebut hanya kalimah la ilaha illallah tanpa ada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman sekarang ini, ketika mana kita mendapat kebaikan, segala majlis ilmu yang mengajak kita untuk memperelokkan akhlak kita dan tidak sengaja mencari kesalahan orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan keduanya, usahlah kita terlalu teruja mencari salah dan kesilapan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga akhlak kita, akan menjaga pertuturan kita, akan menjaga pandangan kita, akan menjaga apa yang kita sangka di dalam hati kita. Segala-galanya adalah dengan keizinan Allah, maka yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membuka pintu kebenaran dan memperlihatkan sendiri sifat pribadi seseorang seperti yang berlaku dalam peristiwa perang Uhud itu. Subhanallah. Dia akan berlaku dan dia akan berulang pada zaman Nabi, pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in, kemudian pada sahabat, pada zaman salafus salih, dan sekarang pada zaman al-ulama'ul akhirin, ulama akhir zaman ini, dan juga al-awliya yang mengikut jejak langkah para rasul, wali-wali Allah yang kita pun tak kenal sebenarnya. Kita tak boleh nak cakap dia ni wali Allah, kita tak kenal, tetapi dia ada ciri-cirinya. Tetapi orang munafik ni pun ada ciri-cirinya, kita pun tak boleh nak cakap yang dia ni munafik. Jangan sekali-kali. Dan sesungguhnya sebab itu hikmah di mana isi hati, rahsia itu dia disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah terbesar mengapa dan kenapa isi hati seorang manusia itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. So jangan tiba-tiba duduk tengok Kak Nurini ni, duduk tengok sekejap macam tu kan, tengok macam ni, baru kenal tu, saya rasa Kak Nurini ni ceria. Contoh macam itulah. Tapi yang cakap tadi akak ceria tadi adalah kawan baik akak kan. Saya sendiri pun belum mengenali seluruhnya, tetapi dengan melihat wajahnya itu, kita bersangka baik bahawa sesiapa yang di hadapan kita ini, yang senyumannya terukir, yang wajahnya manis sentiasa, kita bersangka baik dia ini memang bersifat ceria dan sentiasa menyenangkan hati orang lain. Itu kan perkara yang baik. So kalau yang masam ni janganlah cakap dia ni kenapa masam aja kan. Kalau dia masam, kita ajak dia senyum lah. Jangan ingat dia akan masam sepanjang masa. Kerana hati manusia ini bukan di tangan manusia lain. Hati manusia ini adalah di tangan Allah. Walaupun kita kadang-kadang terdetik, dia tak suka aku je. Pasal aku buat apa minta maaf lah, ada ni orang Johor sikit Pasal dia ni tak nak cakap dengan aku tak nak senyum dengan aku dia tak layan aku macam biasa. Saya dia layan dengan orang lain baik, dengan aku tak baik. Bersangka baiklah, kerana boleh jadi tidak begitu mengenali seseorang itu sehingga tidak mampu untuk bercakap dengan lebih baik. Tetapi kalaulah kita tidak mengenali sesiapa pun, berakhlak baiklah, bermanis mukalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walillahilham. Penyedih tu macam sedih sangat tu bahasanya lah Kak Nur ini. Ketahuilah, air mata yang turun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mampu membakar, memadamkan api neraka. Semua orang puji Kak Nurini malam ni Masya-Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Mudah-mudahan ada kebaikan. Subhanallah. Siap ada panggilan Ratu Air Mata Masya-Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Ini saya mengenali lah sedikit sebanyak berkaitan dengan Kak Nurini Mukhtar. Jadi sesungguhnya ini bukan kelemahan Kak Nurini.
ini bukan satu kelemahan yang untuk kita khawatirkan. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, janji Allah, sesiapa yang diberikan izin, matanya ini sentiasa mudah untuk menitiskan air mata kerana mendengar perkara-perkara daripada Allah dan Rasulullah, perkara-perkara peringatan untuk berhati-hati. Allahu Akbar. Melakukan segala perkara dan segala apa urusan kita di dunia ini ialah kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia adalah satu nikmat apabila hati kita semua ini Allah hijab untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua tahu dengan mata kasar. Tak mungkin. Kita tak boleh dan tak mampu. Kalau tiba-tiba ada orang datang kat kita, dia cakap macam ni, saya tahu awak macam mana. Jangan percaya sangat lah. Jangan percaya sangat. Jangan susah hati. Jadi orang datang, kita tak kenal, dia tiba-tiba cakap, awak ni begini. Kita pun fikir, macam mana dia boleh tahu? Lepas tu kita pun risau. Dia cakap kita sakit lah, apalah, begini contoh Permulaannya apabila ada orang bercakap perkara-perkara yang tidak, boleh scan cerita scan ni, Kak Amnira ni bagi saya satu peringatan. Hari ni hari cuti saya kan. Hari cuti saya dekat Johor, kat Johor ni cuti. Jadi selain saya siapkan kerja-kerja saya, jadi saya pegang handphone ni lebih lama daripada biasa lah hari ni. Lepas tu berbual dengan Kak Amnira ni pun boleh bertahan juga lama hari ni. Dan ini memang ramai berbual dengan saya, bukan Kak Amnira je. Allahumma salli ala Muhammad, maafi muskilah. Yang nak keluar ada hal, tak ada masalah. Tiba-tiba tiba-tiba kita masuk FB, kita masuk IG, saya masuk kedua-duanya tu untuk melihat apa yang berlaku ni kan. Ada keluar, kemudian saya masuk dalam, minta maaf, TikTok dalam TikTok, saya letak saya punya bacaan Allahumma salli ala Muhammad untuk istighfar rejab ni, istighfar yang lafaz yang diijazahkan oleh Habib Omar bin Salim bin Hafiz hafizahullah ta'ala, yang perlu dibaca 7,000 kali tu untuk diulang-ulang. Keluar dulu satu iklan, dia buat cakap macam ni, oh boleh saya boleh scan daripada jauh. Takut saya dengar. Dia cerita pasal scan tadi ni. Bukan scammer ni scan. Nak berubat guna scan je. Kau ingat ni pakai mesin scan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tolonglah jangan percaya. Tolonglah. Kalau ada iklan-iklan begini, kau pangkah je lah. Kalau dia keluar balik, kau pangkah je lah. Blok pun boleh yang ni. Allahu Akbar. Sebab perkara ini tidak boleh dilakukan sebegitu. Ini bukan dalam penguasaan kita. Sebab itu semua adalah rahsia Allah. Saya ada, minta maaf lah, ada dalam beberapa hari ni kot, saya tak ingat sangat. Ada orang bertanya dengan saya. Tiba-tiba orang tak dikenali datang, kemudian cakap, kita sakit lah, kita ada gangguan lah apa semua ni. Perkara pertama yang perlu dibuat bila ada orang cakap kita begitu, wal na'udzu billah min zalik. Cakap terus. Potong. Allah akan memberikan perlindungan insya-Allah. Jangan risau. Sebab semua yang ada yang akan memberi kesan atau tidak memberi kesan, itu semua dengan izin Allah. Sampai dia boleh cakap pasal har kita lah, rumah tangga kita lah, tiba-tiba rumah kita semua tu, maka permulaannya ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun dia, wal na'udzu billah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian wal na'udzu billah min dzalik. Insya-Allah, kata Nabi SAW, siapa yang permulaan mendengar perkara-perkara yang buruk ataupun sangkaan buruk daripada orang lain dan dia menyebutkan kalimah
wal na'udzubillahi min dzalik, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau mana-mana satu daripadanya, maka Allah akan memberikan perlindungan insya-Allah. Kalaulah ia berlaku juga, maka itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita berusaha kembali meminta perlindungan daripada Allah, bukan perlindungan daripada manusia. Ini adalah satu perkara yang boleh diambil iktibar, bahawa sesungguhnya segala nikmat Allah ini dan juga segala ujian Allah ini, Allahumma salli ala Muhammad, dia adalah satu perkara yang semua di tangan Allah. Termasuklah segala isi hati kita, rahsia yang tersembunyi di tangan kita ataupun kepala kita, orang yang kita sayang, siapa saja yang bersama dengan kita, semua itu adalah di bawah pandangan dan keizinan Allah. Jadi kita tak boleh nak buat assumption sangatlah. Jangan buat andaian. Jangan buat tuduhan. Kesimpulannya, usahalah kita mencari apa yang tersirat di dalam hati manusia. Kerana tidak sedikit pun ia akan memberi keuntungan kepada kita. Walaupun nampak kita macam boleh scan ke, kita boleh tenung dia, kita, aku macam kenal kau ni lah. Kalau aku tengok muka kau ni, aku tahu kau main lagi. Tengok macam-macam. Itu bukan kerja kita kat dunia ni. Orang senyum dengan kita, kita senyum dengan orang lain. Orang masam dengan kita senyumlah juga dengan dia. Subhanallah. Kerana sesiapa yang mencari apa yang tersirat di dalam hati manusia lain, ia tidak akan sedikit pun memberikan keuntungan. Kalau tiba-tiba Allah izinkan kita mengetahui pun, takut-takut kita akan lebih kecewa nanti apabila mengetahui apa yang ada di dalam isi hati orang yang berada di hadapan kita. So, kalau ada orang yang dengan kita tidak boleh melayani baik dengan kita, kita jagalah akhlak kita. Kitalah yang kena melayani mereka dengan sebaiknya. Maka teruslah melalui kehidupan ini, dalam apa jua keadaan, dalam apa jua ujian yang Allah berikan, biar Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan memperlihatkan kesemua itu kepada kita kalau Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, maka bersyukurlah kita tak perlu tahu keburukan orang lain. Kita tak perlu tahu kelemahan orang lain. Kita tak perlu tahu apa masalah orang lain kalau dia tak cakap dengan kita. Jangan cakap, tiba-tiba tengok Kak Norini ni macam tak senyum je hari ni, selalu orang cakap dia macam suka ketawa. Lepas tu kita cakap, dia ni mesti ada masalah. Suka hati kita je nak cakap dia ada masalah. Siapa kita yang ini mudah-mudah, yang kita semua ni mudah-mudah je nak cakap orang tu ada masalah. Kalau dia cakap dengan kita lain lah. Kan? Mudah-mudahan kita tidak menilai manusia sewenang-wenangnya. Kerana hanya Allah yang maha mengetahui apa yang paling baik di dalam kehidupan kita dan terbaik untuk kita. InsyaAllah. Saya doakan mudah-mudahan keseluruhan yang bersama pada malam ini diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa bersangka baik dalam setiap keadaan dan kehidupan. Dalam setiap situasi kehidupan. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita akan sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain seperti mana kita mengharapkan orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Apatah lagi kita bersangka baik dengan manusia, dan sangkaan baik itu akan bersama dengan sangkaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ada soalan kalau ada dalam konteks kerja macam mana? Sekejap, macam mana apa saya tengok sekejap. Bangsa Sayyidina Muhammad. Andai seseorang penyeli tidak setuju dengan sikap anak buah dengan sikap malas contohnya. Macam mana tu Penyeli tak setuju dengan sikap anak buah yang ada sikap malas. Kalau dia memang nampak memang malas, dia buat kerja, maka penyelia tu tak setuju, memang betul lah, bukan bagus, memang betul lah. Dia tak setuju dengan orang yang malas tu. Itu bukannya bersangka baik, itu memang dah nampak dia memang malas. Suruh buat A, dia buat B, dia buat C. Yang A tak siap-siap. Tapi buat kerja lain. Kerja yang hakiki ataupun yang sebenar mungkin dia tak selesai. Allahu Akbar walillahil hamd. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka selayaknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam konteks seorang ketua kemudian dia tidak bersetuju dengan kemalasan anak buahnya itu, maka nasihatilah anak buahnya itu
supaya menjadi lebih baik dan tidak malas dalam melakukan tanggungjawab seharian sebagai pekerja, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Allahumma shalli ala Muhammad. Tak ada. Kalau tak ada, ada kakak tu bagi cadangan, Kak Nurini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Silalah baca kat situ. Cadangan-cadangan yang baik ini perlu disertakan dengan cuba bagi hadiah kat dia. So tu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, cadangan je, cadangan. Boleh ni, sahabat-sahabat Gemar Nur Iman ni. Sian Kak Nurini kan. Jadi admin duduk lama. Baring. Tapi jangan baring dulu, dah nak habis ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Jika tak ada soalan, saya dengan rendah hati memohon maaf jika sekiranya ada tersalah bicara dan tersalah kata. Percayalah bahawa sesungguhnya apabila kita sentiasa bersangka baik dengan sesuatu perkara, kita takkan susah hati, Kak. Bahasa mudahnya, kita tak susah hati, kita tak dok sibuk nak jadi kesalahan orang, kita tak sibuk merendahkan orang lain. Wala'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah beri izin untuk kita sentiasa menjadi golongan hamba Allah yang sentiasa bersangka baik, terutamanya dengan Allah Azza wa Jalla dan juga sesama makhluk, insya-Allah. Walaupun seekor kucing yang lalu lalang depan kita, aku rasa kucing ni suka kacau je ni. Kucing tu tak buat apa pun dia lalu Masya-Allah. Subhanallah walillahilham. Sejahtera tu lebih tinggi, tetapi bersangka baik itu akan membawa kepada kesejahteraan, iman dan ketakwaan kepada Allah, insya-Allah. Dalam bas pun dengar majlis ilmu, berkahlah ke mana pun perjalanannya. Mudah-mudahan selamat sampai dan diberi perlindungan oleh Allah SWT. Kak siapa ni? Kak Siti Rokiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan Kak Siti Rokiah. Siapa ni tadi ni? Allahumma shalli ala Muhammad yang naik bas ni. Mudah-mudahan ada kebaikan yang besar lah, insya-Allah. Ada yang lain? Kalau tak ada apa-apa, saya serahkan semula pada Kak Nurini lah untuk Assalamualaikum Ustazah, nak tanya sikit. Assalamualaikum. Ada soalan, silakan Kak Jamnah. Fadhali. Ni saya ni ada banyak kucing. Oh, saya tak ada maksud untuk cerita pasal kucing Kak Jamnah tadi, minta maaf. Ni saya nak tanya soalan yang tak berkenaan lah sebelum tutup. Tak berkenaan, mudah-mudahan ada berkenaan, insya-Allah. Dan ada kebaikan. Saya banyak kucing, nak tanya Ustazah. Kasih sayang saya kepada kucing tu kadang-kadang melebihi kasih sayang pada manusia lah. Jadi saya nak tanya Ustazah, esok kalau kata kucing-kucing saya ni mati, saya dapat tak jumpa dia orang nanti? Dia orang? Di akhirat. Dia bukan orang. Mereka. Ya. Dapat tak saya jumpa balik? Wallahu a'lam. Sebab kita pun belum sampai waktunya kat situ. Cuma saya nak beri peringatan sedikit lah kepada Kak Jamnah. Kalau sekarang ni menyayangi kucing lebih daripada manusia, maka kena kurangkan Kak Jamnah. Saya minta maaf. Maksud saya bukan kata siap abaikan manusia. Maksudnya kalau dia orang sakit, dia orang apa? Yelah. Saya faham. Saya jaga dia orang tu macam seolah macam anak saya lah. Tetapi anak-anak itu satu komplain lah. Dia kata, kenapa Umi ni sayang kucing lebih pada dia orang? Okey. Itu yang saya nak beri peringatan tu. Jangan sampai manusia yang berada dekat dengan kita. Saya belum cakap tapi Kak Jamnah dah cakap dulu. Kak Jamnah cakap anak-anak sedikit komplain dengan perkara tu. So, kurangkan rasa berlebihan kepada haiwan itu. Sebab manusia ini lebih dimuliakan oleh Allah daripada haiwan. Walaupun kita jaga dengan baik, walaupun dia adalah binatang kesayangan Rasulullah SAW. Betul kan kita dengar? Tetapi Rasulullah tidak lebih menyayangi haiwan itu berbanding daripada manusia. Jadi nanti dekat akhirat, berjumpa atau tidak, segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau ditakdirkan Allah, kita akan bertemu dengan semua kebaikan yang ada di dunia. Sebenarnya dalam hadis yang sahih, iya. Jawapannya iya. Subhanallah. Tetapi jangan sampai ada manusia keliling kita yang sayang kita komplain. Itu bahaya. Ada anak yang macam dia komplain je lah. Maksudnya, mereka menyuarakan perkara itu, mudah-mudahan tidak akan menjadi satu bebanan kelak. Saya takut benda itu akan dapat kebaikan daripada kucing,
tetapi dapat bebanan daripada anak-anak pula. Saya minta maaf. Sebab akak dah tanya, saya bagi tahu dululah sebab kucing ni semua bawa, minta maaf, bukan kucing je, binatang ni semua dia sebenarnya dalam penjagaan Allah, bukan penjagaan manusia. Jadi kalau kita terlalu menyayangi mereka, melebihi kita menyayangi manusia, maka kita sudah tidak mengikut fitrah Nabi SAW sebenarnya. Walaupun binatang itu adalah binatang yang disayangi oleh Nabi dan para sahabat, tapi tidak melebihi kasih sayang kepada manusia. Jadi kalau Kak Jamnah ingin meneruskan memberikan kasih sayang, jangan sampai anak akan cakap lagi lah walaupun dia perli ke, dia apa ke, janganlah. Mudah-mudahan dia akan menjadi keselamatan. Sebab nanti di hari akhirat, minta maaf cakap, ada satu situasi di mana setiap anak-anak kita ni akan ada perkara yang dituntut. Mudah-mudahan tuntutannya adalah perkara yang baik-baik. Jangan sampai tiba-tiba dia tercerita pasal dulu mak saya dekat dunia kucing dia lebihkan daripada aku. Contoh. Saya bagi contoh aja, saya minta maaf. Mudah-mudahan tidaklah. Walaupun perkara itu adalah perkara baik. Tetapi memberi kasih sayang yang sebenar kepada makhluk Allah yang bernama manusia, itu lebih dimuliakan daripada memberikan kasih sayang itu kepada binatang. Kerana manusia ini lebih dimuliakan. Di hidup dan mati lebih mulia. Dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi binatang, dia memang ada penjagaan daripada Allah SWT. Dan kita tak perlu risau sehingga kerisauan kita itu menyebabkan kita melebihkan mereka daripada manusia. Saya minta maaf Kak Jamnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kebaikan tu segalanya akan diganti dengan kebaikan. Tapi jangan sampai ada manusia pula yang tidak senang dengan kebaikan itu. Walna'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga Kak Jamnah, insya-Allah. So siapa-siapa yang bela kucing, sama-sama. Siapa-siapa yang bela kucing dan binatang peliharaan, cuma jangan bela hamster je. Sebab benda tu sebenarnya kotor walaupun nampak bersih. Saya minta maaf. Kak Nurini macam bela hamster je, dia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dia adalah adik-beradik Teya Kak Wausin. Ya? Dan dia adalah kotor sebenarnya dan dia boleh dibunuh. Binatang itu boleh dibunuh. Ini adalah tipu daya syaitan sebenarnya. Saya minta maaf. Mereka membisikkan bahawa perkara itu boleh dibela sebagai binatang peliharaan. Tapi sebenarnya dia cuma dibersihkan sebegitu, tapi tetap dia adalah binatang yang mempunyai kotoran-kotoran yang tidak terlihat dan takut-takut ada perkara-perkara yang tidak nampak. Itulah yang akan menjadi beban pula kepada kehidupan manusia. Wala'udzubillah min dzalik. Sebenarnya semua binatang sebegitu, tapi boleh je kita berbuat baik pada mereka. Cuma jangan melebihkan mereka, binatang itu, daripada manusia sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf Kak Jamnah, tak maaf semua sahabat-sahabat yang lain. Ada lain? InsyaAllah. Assalamualaikum, saya nak tanya. Assalam, ya Kak Asmah. Ada seorang tu, dia cuba menasihatkan seseorang tu yang cuba nak mengahwinkan anaknya. Baru lepas SPM kan, ni bulan 2 ni dah nak kahwin bulan 3. Jadi Allah. dia berdasarkan pengalaman orang tu, dia tengok orang yang kahwin muda ni mentah ni, dia takut dia terjadi sesuatu lah sebab sebelah lelaki pun ibu dia tak mengenal sangat lah daripada pihak sana. Adakah nasihat dia itu kita anggap sebagai dia berprasangka buruk? Cuma dia nak berikan nasihat. Beri nasihat berbentuk apa Kak Asmah? Dia dalam WhatsApp tu, dalam group family lah, dia cakap gitu, dia kata dia ini pendapat peribadi dia kata terlalu awal untuk berkahwin sebab pihak dia orang tak kenal dengan pihak lelaki tu dan sebagainya lah. Ya. Lepas tu dia kata kalau dia tu memang tak nak kerja, budak tu yang nak kahwin tu, dia kata cubalah pergi carikan kemahiran-kemahiran kepada dia. Dia takutlah jadi bila terjadi sesuatu selepas perkahwinan tu, budak tu tidak ada tak ada pekerjaan dan sebagainya lah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillah. Okey. Dalam fasa nak berkahwin ni, dia ada satu fasa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah fasa bertunang. Dan fasa bertunang ini adalah fasa berkenalan. Sama ada, yelah. Jadi maksudnya nasihatnya, kalau nak bagi nasihat, kalau lah tak nasihat untuk tak berkahwin tu, maka apa kata bagi nasihat untuk mereka bertunang dan mengambil masa untuk mengenali dan berbuat persediaan sebelum perkahwinan. Tetapi kalaulah mereka sebab yang nak berkahwin ni adalah
anak-anak mereka. Jadi bagi nasihat supaya mengambil masa sedikit macam mana tadi itulah, supaya takut dikhawatiri ada perkara yang tidak diingini, wala'udzubillah min dzalik, dan tidak lah. Tetapi dalam usia yang di awal masuk belum 20-an itu, untuk zaman sekarang ni mungkin ni terlalu awal. Tapi wallahu alam, boleh jadi Allah juga lah yang memberikan keizinan dengan setiap perkara-perkara yang berlaku di dunia ini. Tetapi boleh beri nasihat kalaulah tidak terlalu cepat untuk berkahwin itu, boleh buat dalam fasa pertunangan itu untuk berkenalan. Boleh jadi boleh melepaskan fasa sehingga mereka betul-betul ada persediaan untuk berumah tangga dan ada tanggungjawab untuk melunaskan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah apabila mereka berkahwin nanti, insya-Allah. Jadi kalau bagi pendapat tu pada pikiran saya yang dhaif ini, dia tak ada masalah. Tapi kalau tak diterima, jangan kecil hati, jangan bergaduh lah. Sebab kita hanya memberi nasihat dan memberitahu perkara pandangan kita. Dan setiap pandangan itu tidak semestinya diterima. Tapi kalau diterima, boleh elokkan sedikit pandangan itu dengan cadangan yang lebih baik lah. Seperti mana yang saya anjurkan, dan itulah yang juga dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah. Allahu'alam. Saya rasa tak sempat dah bertunang sebab dah ditetapkan perkahwinan 4 bulan 3 ni. Masya Allah. Sempat lagi. Sebab kenapa saya cakap sempat lagi kenapa saya cakap sempat lagi? Sebab yang menentukan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh diubah dengan usaha dan juga doa yang berterusan. Janji mudah-mudahan kita tidak mendoakan yang buruk sajalah. Doa yang baik-baik saja. Mohon pada Allah, kerana Allah jugalah yang mengizinkan. Kalau ia berlaku juga, ia juga adalah dengan izin Allah. Kita doakan, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan anak-anak ini yang akan dikahwinkan akan diberikan penjagaan yang baik oleh Allah melalui ibu bapa mereka kedua-duanya. InsyaAllah. Allahu'alam. Terima kasih Ustazah. Sama. Allah selamat. Ada satu soalan. Allah SWT Muhammad. Allahu Akbar. Ada hamster dikategori sebagai haram. Adakah hamster dikategorikan sebagai haram? Dia bukan haram. Dia adalah antara keluarga tikus. Betul tak? Kalau saya silap, betulkan. Jadi perkara itu, tikus ni adalah binatang yang sebenarnya kotor. Walaupun sebenarnya dia bersih. Sebab hamster ni dijaga dengan baik dan bulunya lebih baik daripada tikus sebenarnya. Allah SWT Muhammad, dia memang tikus. Jadi dia berlainan daripada tikus, tapi sebenarnya dia adalah keluarga tikus. Allah SWT Muhammad. Jadi lebih baik tidak membuang rezeki kita untuk perkara yang sia-sia lah. Saya minta maaf. Allah SWT Muhammad. Satu lagi soalan, kalau kita dituduh dengan suatu yang benda yang tak benar, adakah ia jatuh fitnah? Kalau dia dituduh berhadapan, bukan di belakang, kita boleh menjawab tuduhan itu. Kalau mereka tidak menerima dan mereka ada bukti bahawa tuduhan itu benar, maka kita pun ada bukti tuduhan itu tak benar, maka kedua-duanya boleh juga berhujah untuk subhanallah supaya tidaklah berterusan orang menuduh dia melakukan perkara yang tak benar itu. InsyaAllah. Maka berserahlah kepada Allah. Mohon pada Allah supaya perkara manusia yang memandang kita dengan satu pandangan yang tidak baik akan diberikan izin Allah, perlindungan, tidaklah begitu berterusan, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk malam ni. Tak maaf terlebih waktu ini. Terima kasih kepada admin malam ni Kak Nurini, juga beberapa sahabat admin Allahumma salli ala Muhammad, Gemenur Iman, dan subhanallah Kak Wan Zanatiah, Kak Azrina. Saya sebut nama yang saya nampak saja ya. Kak Hasnas, Kak Irwana, Kak Asmah, Kak Aimin Tan Forever, Kak Asmah, Kak Zarita Awang, Kak Jamal. Oh ya ke? Intan Forever. Oh, Intan Forever. Tak pandai baca saya minta maaf. Wang kampung tak ada baca lah yang singkat-singkat ni, minta maaf. Kak Rabi Ahmad, Kak Teacher Isni, Masya Allah. Al-Fadilah, Kak Ajar Nur Alam, Kak Tuti, Kak Zahrah, Kak Jumini, Kak Cik Noreha, Kak Isha, Haji Tahir,
Kak Azrina Abu Bakar, Kak Zaini Abdul, Kak Fatimah, Kak Azrinda Muhammad, Kak Zaliha, Kak Nur Hashimah, Kak Adila Ishak, Kak Amnira, Kak Sutera, Kak Makcik Latifah, Magdi, Kak Siliana, Kak Wan Zanatiah, Kak Roha Salim, Kak Magdalena, Kak Latifah, Kak Nurizan Ali, Kak Sabariah, Kak Aisyah, Kak Wan Aisyah. Ramai betul nama Aisyah ni. InsyaAllah mudah-mudahan berkah. Kak Norehan, Kak Amin. Syah Azizah, dan ramai lagi yang mungkin saya tak menyebut namanya. Tapi percayalah, kita sedang disebut-sebut oleh Allah nama kita di langit dunia bersama para malaikat. Siapakah yang hadir pada majlis Amin. ini? Amin. Mereka yang terdiri pada nama-nama yang ada, yang tercatat di dalam majlis ilmu pada malam ini. Ya Allah, kami berharap kamilah yang disebut-sebut itu berterusan insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Saya dengan rendah hati memohon maaf jika tersalah bicara, tersalah kata. Sesungguhnya nasihat buat hati bagi nasihat yang keenam ini adalah nasihat untuk kita menjadi seorang hamba yang sentiasa bersangka baik, terutamanya kepada Allah dan juga kepada makhluk Allah yang lain. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita menjadi sebegitu dan akhlak kita terjaga bersama-sama untuk melalui baki kehidupan kita ini, insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Saya serahkan semula kepada Kak Nurini sebelum kita menutup majlis ilmu pada malam ini. Silakan Kak Nurini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. kakak dah Ustazah. Dah bonda dah Ustazah. Kak Nurini. Ya. Kakak saya yang sulung Alhamdulillah. 72. Kakak saya yang sulung Oh, ya. 72. Okey, Ah. alhamdulillah. Saya anak bungsu. Dah 45. Masya-Allah, tabarakallah. Itu saya bayar kakak. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kuliah Isyak Alhamdulillah. kita berjalan lancar. Tajuk malam ni memang menyentuh dengan kehidupan harian kita dan Allahu Akbar. sentiasalah bersangka baik dengan jangan kita menghukum dengan pandangan mata zahir kita saja. Moga syarah ilmu pada malam ini menjadi pedoman untuk kita, untuk saya dan para jemaah juga. Semua kita jangan mencari salah orang, janganlah, biarlah Allah Ta'ala yang membalasnya. Kita tangguhkan pengajian kita malam ni Ustazah. Baik. Terima kasih pada Ustazah, terima kasih pada Jen Ai, terima kasih pada Mohon jemaah. Ya. mohon kita sedekahkan Al-Fatihah untuk bonda Mun yang baru meninggal pukul 8.20 tadi. Nanti kita ambil kesempatan untuk Ustaz Muhammad Naim, Major Muhammad Naim. Pukul 8.20 bondanya telah pulang ke rahmatullah. Jadi itu antara ustaz-ustaz yang mengajar di Gabungan Nur Iman. Hajjah Sofia binti Haji Syukur. Inna lillahi wa inna Innalillahi wa ilaihi raji'un wa usuliha wa furu'iha baru wa dapat yantasibu berita ilaiha tu. Mungkin N tak sempat baca dekat Google Meet tu. Tak Ada kat baca. WhatsApp. tak apa. Apalah kita hadiahkan. Moga Boleh saya sedikit? Mohon Ustazah ya, pimpin ya boleh? Ustazah. Boleh. Wa usuliha Kita mohon wa Ustazah furu'iha pimpin. wa yantasibu ilaiha ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها ووسع مدخلها وأكرم نزولها آمين اللهم آمين. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Jen Ai, terima kasih semua jemaah yang telah mendoakan ibu kepada salah seorang asatizah kita, Allah. Major Muhammad Naim. Allah. Saya mewakili Gabungan Nur Iman Allahu Akbar. memohon ampun dan maaf, tidak ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita pada malam ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustazah membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعونا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله ربنا عليك توكلنا واليك ادبنا واليك المصير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا الى بيتك العتيق ومسجد النبوي في رمضان في هذه رمضان يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Takziah untuk Al-Fadil Ustaz. Saya mungkin tidak mengenalinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.